kita pada kali ini adalah seorang individu yang sangat positif dan selalu memberi inspirasi pada semua orang. Siapakah beliau? Jom ikut Fimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Abang? Sihat Apa khabar Fimi? Alamak, terima kasih lah. Ya. Jadi saya lah Fimi, saya pengacara untuk #UBB kali ini. Jadi Abang Syamil, apa yang kita akan buat hari ini? Okey, kita biasa pagi-pagi kita mulakan dengan solat duha dulu. Jadi semua yang berada bersama Beraja setiap pagi akan solat duha, itulah rutin kita setiap hari di sini. Baik. Jadi jom Jom kita ke surau dulu. Jadi saya dapat tahu yang abang sebenarnya terhasilnya NGO Third Force ni, betul? Benar. Third Force ni sebenarnya bermula pada banjir besar 2014 di Pantai Timur. Pada waktu itu Abang Raja ni sebagai penceramah, jadi tak adalah sibuk sangat hujung tahun ni masa banjir berlaku, jadi banyak masa lapang. Jadi pada masa itulah secara tidak langsung jadi bidan terjun, jadi sukarelawan, membantu dan sebagainya. Tempat abang duduk sekarang ni, Pasir Putih ni satu-satunya tempat di Kelantan yang tidak kena banjir. Pasir Putih ni lokasi dia terletak di tengah-tengah antara Terengganu, Kota Baru, Kuala Kerai. Jadi senang orang-orang daripada jauh-jauh nak hantar bantuan datang ke Pasir Putih. Dan kita selaraskan benda tu hantar ke pedalaman. Hebat. Semuanya perancangan Tuhan. Kita menjangkakan dapat diselesaikan dalam tempoh yang singkat proses pemulihan banjir tersebut. Rupanya tidak, yang mengambil masa yang panjang. Sebab itulah Third Force itu pada peringkat awalnya kita rasa nak menolong mangsa banjir saja. Rupanya tidak. Lepas pada banjir dah selesai, dah surut semua, kita terlibat pula membina rumah-rumah mangsa banjir dan sebagainya. Program bantuan Third Force itu telah merebak daripada pelbagai aspek, meliputi pendidikan, bantuan pendidikan, bantuan barangan dapur bulanan. Kita bantu, kita bawa anak-anak ini ke bank, kita bantu mempertemukan antara orang miskin dan agensi-agensi yang terlibat. Kita bantu untuk sediakan kenderaan. In fact sekarang ni pun kita ada ambulans percuma. Kita sediakan ambulans percuma untuk orang miskin. Orang kaya tak boleh lah. Yalah. Kiranya kita utamakan orang yang lebih memerlukan lah. Orang kaya nak guna, kena bayarlah sikit. Tahun ni dah masuk tahun yang kelima. Kita telah membina lebih 200 buah rumah orang miskin di seluruh negara. Ini dibina secara percuma untuk mereka. Kita bina percuma. Dan jangan terkejut, Third Force telah bertapak di 7 buah negara. Kita dah ada Third Force Qatar, dah ada Third Force Sri Lanka, Third Force Bosnia, kita ada Third Force Kazakhstan, Uzbekistan, kita ada Third Force Turki. Jadi Third Force berada di seluruh negara. Bila begitu, mereka adalah mata dan telinga kita. Okey, kita tengoklah anak-anak kita daripada peringkat sekolah rendah lagi. Okey, budaya tolong-menolong dah semakin terhakis. Budaya hormat orang tua, budaya gotong royong dah semakin terhakis. Kita nak budayakan balik budaya tolong-menolong ini, nak ajak orang ramai jadi orang baik-baik ini. Ini adalah buku Jom Jadi Orang Baik-Baik. Inilah buku Jom Jadi Orang Baik-Baik yang Abang Raja tulis, yang Abang telah lancarkan yang 2-3 tahun lepas. Ini dah masuk cetakan yang kelima dah. Nak jadi orang baik-baik ni, Fimi, dia bukan satu perkara yang mudah. Ada banyak halangan dan cabaran. Bila Abang Raja masuk ke pedalaman Fimi, Abang Raja jumpa orang-orang yang makan sekali sehari, orang yang tak makan 2-3 hari. Dan Abang Raja yang pernah melalui zaman kecil hidup susah Fimi. Kita orang miskin. Kita rasa macam berilah bantuan kepada anak-anak, kepada orang-orang seperti ini supaya mereka boleh keluar daripada kepompong kemiskinan mereka tersebut. Ini kekuatan utama Abang Raja. Sebab kita sendiri melalui zaman-zaman seperti itu dan kita tak nak mereka juga merasai seperti mana yang pernah kita rasai. Perkongsian Abang dalam ceramah-ceramah Abang Raja bercerita tentang bagaimana anak orang miskin yang dilahirkan cacat. Tangan abang pun dilahirkan cacat, jari-jari dilahirkan cacat. Abang makan nasi tangan kiri. Jadi masa kecil dulu kalau makan nasi tangan kiri ni kena maki hamun orang tak nak duduk dekat. Yelah. Sebab tangan kita tak boleh nak bergerak kan. Jadi pengalaman dibesarkan daripada kecil, dihina, dicaci, anak orang miskin, minum air pahit, tak mampu nak beli air kat sekolah. Kita bercerita, berkongsi dengan masyarakat. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita menjadi orang yang positif, bagaimana kita berusaha bertubi-tubi untuk keluar daripada kepompong kemiskinan, mencipta kejayaan dalam pelajaran. Seterusnya, kita kembalikan balik kejayaan kita itu kepada masyarakat dengan membantu orang miskin pula. Memang tak plan, Abang Raja tak pernah pun merancang nak buat terjebak dalam kerja-kerja kemanusiaan seperti ini. Kita penceramah ni sibuk Fimi. Penceramah merata-rata. Abang Raja kan dilahirkan cacat ni pakai kaki palsu. Jadi bila berdiri sebelah kaki ni penat. Tapi Fimi, percayalah, bila kita banyak tolong orang Fimi, orang tu tak balas balik. Allah yang tolong kita.
Abang sebenarnya jauh dari sudut hati. Abang nak sebarkan gelombang mengajak orang ramai jom jadi orang baik-baik ni sejauh yang mungkin. Kita sebenarnya bukan nak menghapuskan kemiskinan di negara kita ni. Sebab apa? Sebab kemiskinan itu bukan objektif kita. Apalah guna kita jadi orang miskin tapi jahat? Dahlah miskin, jahat. Kalau kau miskin sekalipun biarlah kau jadi miskin yang baik. Itulah objektif. Abang aja nak sangat satu hari nanti gelombang ni tersebar di seluruh negara. Kita ada ramai orang baik. Jadi sekarang ni saya rasa kita dah banyak berbual. Apa kata saya jumpa orang-orang hebat di belakang Tok Fos pula? Jom. Baik bang, sekarang kita berada di depo Tok Fos sekarang. Ini dah terletaknya tempat yang kita simpan semua kenderaan-kenderaan Tok Fos yang mana diinfakkan oleh orang awam. Inilah tukar-tukar kita yang bertanggungjawab membina rumah-rumah orang miskin, dan sekarang ni mereka sedang membina tanah UKU untuk memudahkan atlet-atlet Paralimpik untuk datang dan berlatih sukan kat sini. Abang Raja ada kata yang Abang Lah buat ini secara sukarelawan. Dia untuk bantu orang kelas. Yang benda lain ke yang mari tu kita tak fikir. Itu lain. Itu lain tu. Kita tolong je. Saya bahagian pembinaan lah. Macam bahan apa semua tu kita cari sendirilah. Macam hardware sendiri apa ni yang support kita apa semua. Design kita ada arkitek tolong buat juga. Apa pandangan Abang Is terhadap Tok Fos ni? Kita memberi inspirasi lah. Tunjuk kau orang. Kita buat hari ni bukan kata nak habis tidak. Kita nak tunjuk kau orang. Ikut. Jadi baik. Jadi mereka pakat-pakat pantang ada peluangnya buat saham akhirat je. Mereka buatlah. Mereka bagi je. Kau nak bagi ada lagi tak orang miskin. Kami nak bagi besi percuma. Kami nak bayar kita, kami nak bagi drawing percuma. Sama dengan tukang-tukang kita je masa betul tadi. Mereka juga dibayar dengan harga yang sangat minim. Dan jadi seterusnya kita akan ke pejabat. Kita akan ke pejabat. Selamat datang ke pejabat Golden Mines Consultant, jugalah pejabat Tok Fos. Mereka dengan saya di Golden Mines Consultant lah, syarikat yang telah mengendalikan program-program latihan saya sebelum wujudnya Tok Fos. Saya bantu Abang Raja lah urusan pejabat dia untuk event, motivasi dia. Saya lebih suka untuk melakukan kerja-kerja sekretariat ni lah. Saya ialah sebagai coach Abang Raja untuk memanah. Masa tahun lepas, masa kursus asal memanah, saya jumpa Abang Raja lah. Tengok Abang Raja punya suka menolong orang, jadi pingin. Apa rasanya bila dapat membantu? Saya rasa kepuasan. Di mana semua orang tak boleh rasa kepuasan. Sebab apabila kita membantu asnaf, kita memudahkan urusan mereka. Jadi kita rasa memang lega, memang rasa alhamdulillah. Tok Fos kita membuka kepada semua universiti dalam yang ada di Malaysia untuk datang menjadi sukarelawan Tok Fos. Jadi kita lancarkan program sukarelawan siswa sah. Kita nak adik-adik kita yang berada di universiti maupun yang baru saja graduate yang tak ada kerja ni, apa kata luangkan masa-masa lapang musim cuti, buat tuition percuma ke? Kalau tak nak buat tuition percuma, boleh je datang tolong bantu. Kita telah lancarkan Tok Fos dekat sekolah rendah lagi. Bukan sekolah menengah Sekolah rendah, sekolah menengah dan juga peringkat universiti. Kita nak cultivate budaya tolong menolong ni peringkat kecil supaya apa? Anak-anak kita semua terbiasa kerja tolong menolong. Abang Raja lancarkan dan Abang Raja galakkan ibu bapa yang berada di luar sana. Musim-musim cuti sekolah, bawalah anak-anak bersama-sama. Kita turun ke pedalaman, naik bot dengan Abang Raja. Kita pergi tengok orang miskin, tanamkan rasa insaf dalam diri anak-anak. Okey, kita sekarang berada di rumah Nenek Saudah ni dengan anaknya Kak Suraya, salah seorang asnaf yang kita temui di Pasir Putih, Kelantan di sini, dengan kerjasama daripada Ketua Kampung. Alhamdulillah ditakdirkan Ketua Kampung di sini adalah juga Tok Fos. Okey, contohnya dalam kes Nenek Saudah ni menumpang di tanah orang, dalam rumah yang sangat uzur, tak sesuai untuk membesarkan dia. Mereka Kak Suraya ada 2 orang anak yang sedang bersekolah. Jadi Tok Fos sekarang kita merancang, kita kena cari tanah lain. Kita merancang. Jadi insya-Allah dengan izin Tuhan, kita doakan semoga kita dapat cari satu tanah lain berdekatan dengan kawasan berdekatan untuk kita beli. Kemudian kita dapat develop rumah. Kalau tanah tu luas, boleh develop 2-3 biji rumah. Jadi ramai asnaf yang dapat manfaat. Jadi macam mana keadaannya di sini? Macam yang
disaksikan lah sekarang kan macam mana ni. Dengan ada berbekalkan motor buruk tu je lah. Jadi ke musim banjir, hujan memang susah lah. Tak pernah duga lah. Third Force akan bertandang ke rumah kami. InsyaAllah, dan saya juga mewakili semua hashtag OBB mendoakan semua berjalan dengan lancar. Kita sama-sama doakan. Sama-sama bantu. InsyaAllah. Ini adalah aktiviti harian lah. Kiranya pergi ke ofis itu umpama bekerja. Abang jarang ke ofis. Banyak. Ada side office di rumah lah. Jadi pergi ofis ni bila ada mesyuarat, bila ada kunjungan daripada NGO lain, dia datang nak belajar dengan Third Force, ataupun bila ada abang buat perjumpaan sukarelawan, gathering. Siapa yang akan datang biasanya untuk perjumpaan? Sukarelawan seluruh Malaysia selalu datang berjumpa dengan Abang Raja, nak belajar, nak dapatkan motivasi, nak belajar macam-macam perkara. Jadi kita berkumpul di pejabat. Macam mana nak tahu yang mereka ini orang yang susah perlu dibantu atau mereka orang senang yang mengambil kesempatan? Bila dah lama terlibat ni, kita akan dapat tahu. Akan dapat tahu. Apatah lagi bila kita bekerja sama, bila Third Force ni dah jadi satu gelombang. Jadi masing-masing nak jadi Third Force. Jadi maklumat akan dapat disalurkan dengan cepat. Lama Abang Raja. Kacak Ni kenapa abang berpakaian macam ni? Ada ini semua ni. Uniform archery, memanah. Oh, memanah? Abang Raja atlet Paralimpik. Ini adalah antara perjuangan Abang Raja untuk membantu orang kurang upaya di seluruh Malaysia, terutamanya atlet Paralimpik. Bersama-sama kita di sana pun ada seorang atlet Paralimpik juga sedang menunggu. Ini tim Abang Raja lah ni. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam. Dah bersedia hari ni? Boleh? Kita berlatih bersama-sama. Abang Raja berlatih ni untuk bertanding. Ya, Abang Raja dan Abang Din adalah atlet negeri untuk Paralimpik. Jadi Abang Raja sendiri buat tepi rumah Abang Raja. Senang. Abang Raja dengan sukarelawan ni, kita nak menghantar bantuan ke satu kawasan kampung lah. Secara tak sengaja kita terjumpa beberapa keluarga OKU. Rupanya mereka ini adalah bekas atlet Paralimpik negara. Jadi Abang Raja tanya, kenapa hidup daif sangat macam ni? Mereka kata kami selepas jadi atlet tidak ada apa-apa yang tak ada orang kisah kat mereka. Kenapa boleh jadi macam tu? Abang Raja pun tak tahu. Mungkin kita tidak ada plan jangka panjang. Jadi pada masa itulah Abang Raja rasa tergerak hati untuk jadi atlet Paralimpik dan suarakan kepentingan OKU ini kepada pihak atasan supaya kita dapat merangka program-program walaupun mereka bukan lagi jadi atlet. Jadi perjuangan Abang Raja ini adalah perjuangan untuk atlet OKU seluruh Malaysia. Baik, saya nak tanya abang, macam mana abang boleh bermula? Minat tu dah lama dah. Jadi tak ada kawan kayu. Tu jumpa dengan Abang Raja Samri. Jadi kita sama-sama mana sekali. Dalam setahun lebih lah kira. Jadi dalam masa jangka setahun lebih tu abang ada menyertai apa-apa pertandingan? Sukma ada. Ada yang berminat dan tidak kemampuan. Apa nasihat abang kepada mereka? Nasihat saya maknanya dia orang kalau tak ada mampu tu buat permulaan tu try yang basic dulu lah, yang biasa dulu. Lepas tu kita naik ke peringkat-peringkat lah. Maknanya yang penting tu semangat lah. Peralatan tu yang nombor 2 lah kira. Kenapa tak ramai yang dapat menyertai sukan Paralimpik memanah? Sebab sukan ini sebenarnya sukan yang mahal. Abang Raja bagi tahu Abang Raja perlukan peralatan gimnasium kan. Ni nak tumpu masa-masa kuat-kuat ni kan. Ada daripada Kedah telefon datang ambil, kami bagi free je. Mereka bagi secara percuma. Dan ini budaya baru dalam negara. Masing-masing contribute nak melahirkan seorang atlet Paralimpik yang berjaya untuk nak jadi orang baik-baik. Jadi apa kata abang tunjuk sikit skill, boleh? Jom kita cuba. Kita ada basic bow kat sini. Fimi nampak Fimi punya agak berbeza dengan Abang Raja punya tadi. Mula-mula nak memanah kita guna basic bow dulu. Bila dah pandai, dah advance baru guna abang punya bow tu. Baik, jadi yang perlu ada masa mana ialah basic bow dan juga arrow, ini finger tap dan juga finger sling, tak nak bagi bow ni jatuh. Dan juga ini arm guard ni tak nak bagi dia. Kan akan sakit tangan ni. Baik, faham. Masukkan arrow. Okey, harap-harap tak kena orang Okey, insya-Allah. Baik. Sekarang kita berada di pantai Diau Beach Resort, Bacok, Kelantan. Di sini seperti yang anda boleh nampak, mereka sedang adakan perjumpaan Third Force.
Setiap bulan mereka akan buat satu perjumpaan di mana mereka akan kongsikan pendapat, kisah mereka, cerita mereka, dan keluarga-keluarga yang datang ada juga keluarga yang daripada keluarga yang daif, tidak berkemampuan, dan third force ada peluang kenderaan menyatukan mereka. Dan yang menariknya kali ini adalah kali pertama mereka adakan perjumpaan di Bacok dan kita dapat join mereka. Tak kira bangsa, tak kira agama. Dia tersebar ke seluruh Malaysia, meliputi semua bangsa terlibat. Kalau di Perak tu, antara orang kuat Third Force Perak ni nama Teacher Chiah. Dia mengetuai misi-misi bantuan di negeri Perak. Teacher Chiah lah yang pergi ke hospital dan juga ke premis-premis awam, ambil kain sembayang di surau-surau, kemudian bawa balik, basuh, lipat-lipat apa semua, iron cantik-cantik, hantar balik. Teacher Chiah. Dia adalah berbangsa Cina. Dia berbangsa Cina yang beragama, bukan beragama Islam. Kita kena keluar daripada kepompong racism ini. Kita kena keluar. Kita tak boleh biarkan benda ni melarat kerana ia akan merosakkan tamadun. Tamadun mana di seluruh dunia pun akan runtuh bila tidak ada kekuatan, tidak ada bonding. Dan nak kuatkan bonding ini, jom jadi orang baik-baik. Jom. Baik, Abang Raja, kita pun dah sampai penghujung rancangan. Saya sangat teruja dan saya tersentuh. Malah bukan saya saja. Sejujurnya, kami dari produksi #OBB ini, bila kami masuk saja ke dalam van dan ingin bertukar ke lokasi lain, kami berbual mengenai Third Force ini, mengenai bagaimana ia sentuh kami dan bagaimana kami lihat orang-orang yang perlukan bantuan, dan Third Force membuat kerja yang sangat berjaya. Bagi abang sendiri, tugas kita bukan nak menghapuskan kemiskinan ataupun nak menyelesaikan masalah orang kurang upaya di negara kita dan sebagainya. Itu bukan tugas kita. Kerana kita tidak boleh menyelesaikan masalah. Siapalah kita nak selesaikan masalah. Tugas kita adalah nak sebarkan kebaikan ini sejauh yang mungkin. Bagi abang Raja sendiri, abang Raja bayangkan semua orang jadi orang baik-baik. Cara saya memberikan intro pada penonton, saya cakap seorang individu yang sangat positif dan seorang individu yang selalu memberi inspirasi pada semua orang. Ini terbukti kerana saya rasa diinspire oleh Abang Raja. Bukan sahaja saya yang mempunyai kebolehan dan lengkap ini, tetapi mereka yang kurang upaya juga mampu untuk mengubah dunia. Jadi apa harapan Abang Raja? Sebarkan gelombang jom jadi orang baik-baik ini sejauh yang mungkin. Lancarkan Third Force di kejiranan masing-masing, di organisasi masing-masing. Simi dan Abang Raja, kita berdua adalah The Third Force. Jom jadi orang baik-baik. Terima kasih kepada penonton kerana masih lagi menonton bersama kami hingga ke hujung rancangan. Sehingga kita berjumpa lagi. Jom jadi orang baik-baik. #OBB Terbaik. Baik semua, saya nak minta bantuan. Boleh tak kalau kita semua berkumpul di sana? Ikut saya, boleh ke? Boleh. Okay, jom. Persiapan telah bermula untuk kejutan buat Abang Raja Syamri. Di sana, kami akan memberi trofi OBB kepada beliau. Tanda penghargaan dan pengiktirafan beliau sebagai OBB, Orang Baik-Baik. Seorang yang kurang upaya tapi dia boleh jalankan aktiviti yang memberi impak yang besar lah. Mula-mula saya jumpa sangat amazed lah. Dalam keadaan fizikal dia, dengan fizikal saya, dia boleh buat lebih daripada saya yang saya tak mampu nak lawan dia. Tapi cara layanan Abang Raja kepada kami, sukarelawan dan juga kepada asnaf-asnaf tu, kita tak rasa ada gap antara Abang Raja dengan kami. Bila kami berada dengan Abang Raja tu, kita rasa macam adik-beradik dengan Abang Raja. Jadi inilah masanya. Okey, sudah bersedia? Sebenarnya tadi kami dah cakap yang kami dah buat rancangan kan. Sebenarnya kami dari OBB ingin mengisytiharkan Abang Raja dan Third Force sebagai orang baik-baik dan menerima trofi OBB ini. Terima kasih. Terima kasih kepada semua Third Force yang hadir, juga kepada semua tetamu-tetamu undangan dan juga adik-adik kita yang sibuk menjayakan program kita pada hari ini. Ini ibu saya sekarang jaga mak. Sebab mak seorang je tinggal sekali. Berlakulah baik kepada semua orang, terutama kepada mak dan ayah kita. Kerana itu adalah syurga kita. Okey? Jom jadi orang baik-baik. OBB. Nama saya Naraini Hasni
binti Ibrahim. Anak saya 7 orang. Yang sulung tu duduk di opsi. Nombor 5 sakit jantung. Anak saya yang pertama tu tak boleh nak bayar yuran 1 sen. Jadi tak boleh nak combo. Saya mohon dengan Tok Fos dan alhamdulillah Tok Fos tolong sampai berjaya. Diterapkan oleh Abang Raja, kita semua satu keluarga sebab kita harus faham sebagai seorang Muslim, membantu asnaf adalah tanggungjawab bersama. Tiupkan semangat, kita akan sama-sama buat benda yang baik-baik.